Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk minggu ini masih lagi menyambung pembicaraan berkaitan dengan niat, iaitu rukun wudu yang pertama daripada 6 rukun wudu, yang mana sudah selesai pembicaraan ke-6 rukun wudu. Tetapi selepas selesai tu, dalam kitab Safinatun Najah membicarakan kembali yang pertama berkaitan dengan niat, yang kedua berkaitan dengan tertib. Barulah berpindah kepada sedikit pembicaraan berkaitan dengan air. Kemudian pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Tapi sebagaimana saya sebut sebelum ini, dalam kitab Safinatun Najah ni tidak didatangkan pembicaraan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi insyaAllah untuk dapat kesempurnaan wuduk, saya akan membicarakan berkaitan dengan perkara disunat ketika berwuduk, mana kitab Safinatun Najah tu saya akan berhenti sekejap lah untuk membicarakan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunat ketika berwuduk. Jadi masih lagi nak menyambung pembicaraan berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat wuduk. Tapi saya ketika membicarakan niat wuduk, saya sekalikanlah pembicaraan berkaitan dengan niat sembahyang. Saya bicara sekali dengan pembicaraan niat sembahyang. Yang mana jadi sebelum saya masuk kepada sambungan kitab Safinatun Najah, terlebih dahulu saya nak menjawab persoalan minggu lepas yang saya tidak sempat menjawab. Soalan daripada Hasanul Harun. Cuma minta maaf lah, saya terlupa nak ambil gambar soalan minggu lepas tu. Tapi soalan Hasanul Harun tu saya faham lah. Saya masih lagi ingat soalan. Soalan berkaitan dengan niat ketika salat. Soalan Hasanul Harun minggu lepasnya berkaitan dengan niat ketika salat oleh imam. Yang mana imam takbiratul ihram, barulah makmum takbiratul ihram.
Yang mana selagi imam belum selesai takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram dengan bar Allahu Akbar, selesai takbiratul ihram, barulah makmum boleh mengikuti tu imam. Kalau tu imam belum bar, makmum sudah Allahu Akbar, tak sah sembahyang makmum. Dia kena tunggu tu imam bar Allahu Akbar, maka makmum pun Allahu Akbar. Itu syarat untuk sah berjemaah. Yang mana kalau tu imam Allah, makmum sudah Allahu Akbar, maka tidak sah sembahyang makmum. Bukan tidak sah berjemaah, tidak sah sembahyang. Bukan tidak sah berjemaah, tak dapat fadilat 27. Bahkan sembahyangnya sudah sembahyangnya tidak sah. Ni kena faham molek. Orang yang solat berjemaah, untuk dapat fadilah 27, dia kena belajar molek hukum hakam, syarat-syarat ketika solat berjemaah. Yang mana yang dipelajari itu syarat sah sembahyang, kemudian syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Sidang pendengar kena faham, itu syarat untuk sah sembahyang. Adapun untuk berjemaah, dia ada tajuk yang berasingan, akan membicarakan berkaitan dengan syarat-syarat solat berjemaah. Yang tidak melengkapi syarat ini, bukan hanya tak dapat fadilat berjemaah 27, bahkan bawa kepada batal sembahyang. Jadi kita datang ke masjid, nak dapat fadilat 27 ni, belajar molek syarat untuk solat berjamaah. Jangan nak dapat upah mahal, nak dapat upah tinggi, ilmunya tak peduli. Contoh kerjaan dunia lah, nak naik pangkat, nak naik gaji, khusus di situ, khusus di sini, tambah ilmu, naik pangkat, naik gaji. Dalam buat amal untuk dapat fadilat yang tinggi, 27 fadilat berjemaah, langsung tidak pernah belajar syarat berjemaah. Ni orang yang mana ni? Hak dunia dia belajar, hak akhirat dia tak belajar. Faham-faham lah hak golongan yang seumpama ni. Jadi makmum nak takbiratul ihram, syaratnya tu imam selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tiba-tiba tu imam Allahu Akbar, soalan dia nya, makmum pun Allahu Akbar, tu imam disedarlah bahawa dalam berniat dia tu tak melengkapi yang diwajibkan berniat. Yang kita berniat ni, ada yang wajib qasad saja aku semayang. Ada wajib qasad dan ta'yun, saja aku semayang duha contohnya. Ada qasad ta'aruk ta'yun, saja aku semayang fardu zuhur. Ada qasad ta'aruk ta'yun ta'yun nafsah, saja aku semayang fardu Jumaat. Makmum kalau jadi makmum, imam kalau jadi imam. Hak perkara yang wajib diniatkan ketika takbiratul ihram. Imam takbir siap-siap, makmum pun takbir dah. Imam baru tersedar dalam niat solat dia tu ada yang tidak melengkapi, dengan bahawa niat dia tidak sah. Jadi macam mana tu imam? Ni persoalan hak minggu lepas. Ni persoalan hak minggu lepas. Dia berkait dengan niat. Jadi macam mana tu imam ni? Dia niat dia tak betul ni. Dia tersilap. Faham tak ni? Dia kalau ke begitu kok, tu imam ni kena berhenti balik lah. Tangan kena turun balik lah. Tak jadilah semayang dia. Lepas tu kalau gitu kok, makmum pun kena turun balik lah tangan dia. Tak jadilah solat makmum, sebab tu imam yang diikuti tu tak jadi semayang dia. Oh, jadi kalau buat gitu kok, makmum di belakang akan jadi kucalana. Tapi begitulah hukum dia. Tapi untuk mengelakkan makmum di belakang jadi kucalana, pada kucalana ni, maka disunatkan. Disunatkan.
Disunatkan makmum hok niat tak jadi, sembahyangnya tidak sah, takbir siap dah, makmum pun hok duduk di belakang takbir siap dah, disunatkan kepada imam takbir semula. Memanglah takbir semula tu wajib, sebab takbir niat yang terdahulu tu tidak sah. Cuma disunatkan ditakbir semula secara perlahan supaya tidak disedari oleh makmum di belakang. Apa ada ni? Dia hak asalnya bila tu imam tu niat dia tidak sah, tak jadi, tidak melengkapi juzuk niat yang wajib diniatkan, sepatutnya dia kena lepas tangan lah. Pada lepas tangan, hulu tangan ke bawah kembali, tak semayang lah, berhenti balik lah. Itu sepatutnya. Maka makmum pun kena berhenti balik lah. Lepas tangan semula makmum. Lepas tu makmum dalam tabir tu, mocik-mocik dalam tabir. Turun tangan semula mocik tu imam tak jadi niat ni. Niat dia tak melengkapi ni. Allah, tarik nafas anak makmum ramai-ramai. Untuk mengelakkan situasi yang seumpama ni, memang tu imam wajib takbir semula, kena berniat semula. Tapi disunatkan takbir semula tu secara tidak disedari oleh makmum, dengan perlahan. Pada ni. Tapi tu imam kena ingat, takbir ihram tu rukun kauli, rukun bacaan. Takbir dengan perlahan ni bukan telinga dia tak dengar, dia kena keluar suara, telinga dia dengar. Dia kena gitulah. Maka dia pun Allahu Akbar. Dia takbir perlahan. Tapi kena hati-hati tu, sebab di baju tu imam tu ada mikrofon. Dia takbir perlahan pun, tiba-tiba ada makmum yang telinga dia tajam, dia terperasan bahawa tu imam takbir semula. Maka makmum yang terperasan imam takbir semula ni, makmum tu pun kena berhenti semayang, kena takbir semula. Tapi makmum ramai-ramai tak terperasan, okey dah. Sebab tu imam takbir dengan perlahan, sunat buat gitu. Sunat buat gitu. Tu imam takbir semula, niat semula tu wajib. Sebab niat yang pertama tu tidak sah. Cuma disunatkan takbir semula tu jangan wisda. Tangan tak boleh angkat lah. Tangan angkat nampak lah pula. Cuma takbir saja. Tangan hot dada tu yang awak turun. Duduk dada lah tangan tu. Tangan jangan angkat. Angkat tangan ketika takbiratul ihram. Hukumnya sunat je. Jadi takbir dengan perlahan. Telinga imam kena dengar suara takbir tu. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu, tu imam makmum terdahulu, tu imam jadi terkebelakang. Dimaafkan. Jadi gitulah sepatutnya tu imam dahulu. Tu imam selesai takbir ihram, Allahu Akbar, makmum baru takbir. Jadi hening ni. Ya zahirnya tu imam takbir dulu, makmum mengikuti. Dah takbir tu imam tu tak jadi, tu imam tak jadi balik takbir tu. Jadi tu imam takbir perlahan yang kedua tu, maka berarti makmum terdahulu daripada tu imam. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Pada ni. Kalau berlaku tu imam tersilap dalam bab niat. Hak asalnya tu imam betul-betul lah dia kena berhenti semayang tu memang kena turun tangan, kena angkat tangan balik takbir tu ihram tu sunat hay'ah. Tapi makmum yang menyedari ramai-ramai tu habislah, kena berhenti belakalah. Makmum lelaki, makmum perempuan dalam tabir, tarik nafas panjang makmum, nak marah makmum kata imam. Kita nak alih ke takbir niat tu satu hal dah. Dia berhenti semula. Jadi untuk mengelak keadaan yang seumpama tu, disunatkan tu imam takbir semula dengan perlahan. Jadi saya mulai dengan soalan minggu lepas ni. Saya tak bubuh di hujung program Safinatun Najah ni. Sebab saya pun tak boleh nak jangka lah soalan tu, jawapan dia masa yang digunakan tu lama mana. Yelah kadang-kadang kita nak jawab soalan ni kena cermat juga. Jawapan biarlah kena jelas. Jawapan biar kena lengkap. Nanti kalau jawapan tu tak jelas ataupun jawapan tu ringkas, terkadang menyebabkan tak faham. Tak faham tak apalah. Balik kosong tak faham. Yang dibibanginya salah faham. Tu lagi takut. Tak faham, okeylah. Tak faham, senyap.
Yang ditakutinya bukan tak faham, tapi salah faham. Yang diajarnya maksud lain, yang dipahaminya fahaman yang tak sama. Jadi jawapan tu kadang-kadang perlu kepada masa sedikit. Lepas tu saya ambil macam letak jawapan tu di awal ni, jawapan soalan hak minggu lepas berkait dengan niat. Tapi niat tu niat semayang. Tajuk kita niat wuduk ni. Tak apalah, ada kaitan lah tu niat tu. Jadi insyaAllah akan sambung balik ni hak kitab Safinatun Najah. Hak edisi Jawinya muka surat 4. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa waqtuha inda ghasli awwali juz'im minal wajhi. Terjemahan di bawah. Dan bermula waktu niat itu. Waktu niat wuduk. Yang ianya adalah rukun wuduk yang pertama daripada 6 rukun. Bilakah waktu niat? Pada ketika membasuh awal suku-suku daripada mukanya. Maknanya niat ni ketika membasuh mana-mana juzuk muka. Muka ni kan luar. Belah dahi, belah hidung, pipi kanan kiri, dagu di bawah. Maknanya air kena mana-mana juzuk daripada muka, maka niatnya di situ. Tetapi ayat kitab ni niat ketika basuh permulaan. Awal air kena di muka, mana-mana juzuk muka, yang biasanya hak juzuk muka yang pertama yang kena air adalah dahi lah, sebab di atas sekali. Dahi lah hak juzuk muka yang awal kena air, sebab di muka ni atas sekali. Ini saya sudah peringat dah masa bicara bab niat terdahulu, hak rukun wuduk yang pertama. Yang mana terkadang ada yang salah faham. Ni salah faham. Tak faham, tu tak apalah, tak faham. Timbul salah faham. Jadi apabila niat ni, letak waktu niat adalah ketika awal air mengenai mana-mana juzuk daripada muka. Mula-mula kena air. Niat kena duduk situ waktu niat. Jadi ada orang salah faham. Ni salah lah. Salah. Salah faham. Mana salah? Ajaran ni salah. Ada orang ajar seumpama ni. Contoh dia buat contoh. Kita masuk muka bawah pahit. Ni kebanyakan sekarang orang berwuduk menggunakan air pahit. Dia pun masuk muka bawah pahit. Air pun pertama-tama kena di bahagian muka lah. Sebab itu hak juzuk bahagian muka atas sekali. Air kenalah di muka, kena di dahi. Tetapi ketika air kena di muka, di dahi itu, tak mari niat. Dia kata tak mari niat ke, tak masuk niat ke, tak dapat niat ke, macam-macam istilah yang digunakan. Tak mari niat, tak dapat niat. Ketika awal permulaan air kena di dahi. Hak salah ni, hak ajar salah ni, dia kata muka kena buat keluar semula daripada air pahit. Daripada bawah pahit. Lari semula muka keluar. Sebab apa? Sebab di awal air kena juzuk muka, niat tak dapat. Niat tak mari. Niat tak dapat. Lepas tu, standby pula. Masuk pula muka bawah pahit. Tak mari juga niat. Keluar balik. Ada ajar gitu. Kalau sidang pendengar pernah terjumpa yang ajar seumpama tu, memang salah sangat lah. Salah sangat. Dah kita kata awal ni awal. Awal ni. Yelah zahirnya, kalau niat tidak ada di awal, maka tak jadi. Awal di sini, awal yang dibilang sebagai membasuh muka. Makna kalau muka bawah pahit tu, dalam 10 saat, 20 saat dah, air meratai muka bawah pahit tu. Tapi niat tak dapat lagi. Maknanya, belum ada awal laginya. Sebagai
membasuh muka yang diiktibar, yang dikira. Walaupun sudah 10 saat, 20 saat. Bila awal, maknanya dapat je niat, itu dipanggil awal. Itu maksud dia. Pada ni. Itu kalau guna air pahit, air koloh sama juga. Dia ambil air koloh, dia pupah basuh muka, niat tak mari, dia pun lepas semula tangan. Dah. Dia ambil air koloh, dia basuh muka. Jadi muka ni air kena di dahi dahulu, turun ke hidung, pipi. Di hidung, di pipi baru dapat niat. Maka hidung pipi lah dipanggil awal permulaan. Juzuk muka yang diiktibar sebagai membasuh wuduk. Makna di dahi hok basuh tu, tak diiktibar, tak kira panggil wuduk. Lepas basuh dah sampai ke dagu, dia wajib kena naik semula air untuk basuh di dahi. Yang tadi memang basuh dah, tapi tak diiktibar, tidak dikira sebagai wuduk sebab tidak disertakan dengan niat. Tu sahaja. Ini kalau air koloh. Kalau air pahit, sidang pendengar, kita bermuka bawah pahit. Air di saat yang sama tu, air di satu-satu saat, ada tak di dahi, ada tak di hidung, ada tak di pipi, ada tak di dagu. Dak air ni apa ni? Air ni apa? Nyocor, kita katakan orang panggil. Air orang panggil apa? Nyocor. Bahasa buku panggil macam mana? Air yang berpanjangan ni lah. Air yang berpanjangan. Air pahit kan? Air pahit. Jadi air tu berpanjangan yang duduk di muka. Dan di saat yang sama ni. Di saat yang sama, air berada di dahi, di hidung, air berada di pipi, air berada di dagu. Ni. Di satu masa yang sama. Faham tak ni? Jadi kalau menggunakan air pahit. Jadi apabila dia dapat je niat wuduk, manakah anggota yang awal, yang diiktibar, yang dikira sebagai membasuh muka? Sekalian muka awal belaka, diiktibar sebagai wuduk belaka, terangkat satu muka tu di satu saat yang sama. Pandak sidang pendengar, sekarang ni tu ada soalan masuk, soalan berkaitan dengan mengangkat adab so. Jadi tajuk sekarang ni wuduk. Lepas tu saya sebut di awal tadi, seeloknya kemukakan soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Jadi nak tukar pembicaraan jadi payah lah. Tapi tengoklah macam mana kalau saya, tengoklah macam mana dengan soalan tu. Ada soalan masuk dan FB ni, tapi soalan berkaitan mengangkat adab so. Jadi dah kita kena fokus satu-satu pembicaraan. Kalau nak respon soalan tu, dia kena tengoklah macam mana. Jadi sekarang ni kita letak muka bawah pahit. Dia ginilah yang mengikuti Terengganu Money FM ni. Tidak dinafikan orang yang belajar ni dia ada satu-satu soalan yang mendesak. Bukan mendesak macam mana, soalan yang perlu kepada jawapan segera. Walaupun tajuk pembicaraan tu lain, dia akan cubakanlah kemukakan soalan tu. Cuba kemukakan soalan. Walaupun tajuk lain, tapi tengoklah macam mana. Cuma untuk masa sekarang, saya tak boleh nak responlah kepada soalan berkaitan dengan adab so tu sebab lagi tajuk, hilang fokus. Jadi sekarang ni, kita bermuka bawah pahit. Air pahit ni air yang berpanjangan. Jadi di satu saat yang sama ada air di dahi, di hidung, di pipi, di dagu. Kemudian kita katalah air muka di bawah pahit dalam 4-5 saat dapat niat. Maka bila dapat je niat, maka air yang ada di muka tu adalah permulaan muka yang dikira sebagai wuduk. Permulaan, maka terangkat ada kecil di tempat permulaan tu. Cuma saya tanya tadi, 4-5 saat bermuka bawah pahit, dapat niat, juzuk muka hok mana kah? Hok permulaan. Yang diiktibar, yang dikira sebagai
membasuh muka, mengangkat ada besar, mengangkat ada kecil di muka? Air mana? Ada tak? Di saat yang sama, air ada di dahi, di hidung, di pipi dan di dagu. Mana apa ni? Manakah awal juzuk muka yang diiktibar sebagai membasuh muka wuduk terangkat ada kecil? Satu muka habis beres. Di satu dua saat yang singkat sahaja. Faham tak ni? Tapi bila letak muka bawah paha itu mungkin 4-5 saat. 4-5 saat tu tak dikira lagi sebagai membasuh muka wuduk. Jadi awal-awal ni, awal yang dikira sebagai wuduk. Pada ni. Kemudian, minggu lepasnya bicara berkaitan dengan lafaz niat. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala tu lafaz niat. Itu disunatkan untuk menolong hati kita supaya dapat dapat menolong hati untuk dapat niat. Maka disunatkan berlafaz. Yang saya yang saya contohkan juga mengelepasnya macam lafaz niat solat tu lah. Lafaz niat solat. Nawait usolli fardhu zuhri, tu lafaz niat. Disunatkan kita berlafaz sebelum kita takbiratul ihram, supaya menolong oleh lidah yang berlafaz tadi akan hati untuk berniat. Ini bicara bab lafaz niat, kita bicara dalam minggu lepas. Ini bicara bab waktu niat. Waktu kita berniat. Ini ketika membasuh muka. Kemudian saya sudah bicara dahulu berkaitan dengan ini, niat rukun wuduk yang pertama. Tapi niat wuduk kita ni ketika membasuh muka. Kita melakukan ibadah wuduk ni, kita menunaikan ibadah wuduk ni, permulaannya bukan dibasuh muka. Permulaannya dibasuh dua pergelangan tangan, kemudian bersugi, kemudian berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Itu adalah ibadat wuduk dah tu. Kemudian barulah kita membasuh muka. Jadi niat rukun wuduk yang pertama ni jadi duk tengah dah. Dia tak sama dengan niat sembahyang. Niat sembahyang memanglah ibadat sembahyang kita tu dimulai dengan takbiratul ihram. Dimulai dengan Allahu Akbar. Maka disertakan niat solat di dalam takbir. Yang mana takbir adalah permulaan kita melakukan ibadah solat. Adapun kita berwuduk ni, niat ketika membasuh muka, basuh muka ni perbuatan ibadat wuduk yang keberapa? Yang pertama, basuh pergelangan tangan. Yang kedua, bersugi. Yang ketiga, yang keempat, berkomo-komo serta memasukkan air dalam hidung. Yang kelima, barulah membasuh muka. Jadi niat wuduk diniatkan yang kelima. Yang pertama sampai keempat. Kalau tidak ada niat, maka tidak diterima sebagai satu amal ibadah. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah amal beserta dengan niat. Jadi sekarang ni niat di yang kelima lah saya sebut tadi tu. Yang kelima. Yang pertama, basuh pergelangan tangan. Yang kedua, bersugi, berus gigi. Nanti insyaAllah ketika membicarakan sunat-sunat wuduk, saya akan bicara bab bersugi, berus gigi ni. Yang saya bilang di sini, berus gigi selepas basuh pergelangan tangan. Dan boleh juga berus gigi sebelum membasuh pergelangan tangan. Tapi yang comelnya, berus gigi letak nombor 2. Yang pertama, basuh pergelangan tangan siap. Ambil berus gigi, kemudian berus gigi. Lepas selesai berus gigi, itu yang kedua dah tu. Yang tiga, yang keempat, berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Berkomo-komo serta masukkan air dalam hidung.
Ni ada tanya dah ni. Sebut dah mengeluh. Nanti akan datang bicara. Ni ada soalan daripada Wani Aziz. Maaf tanya, lepas basuh kena tangan, bukan tubuh komo ke? Kalau bersugi tu macam mana pula? Dia gini. Saya sebut dah tadi, nanti akan bicara perinci ketika membicarakan pakaian disunatkan. Kita berus gigi ni, sunat bergigi ni, sunat muakkadah. Kalau tak berus gigi ketika ketika berwuduk, hukumnya adalah makruh. Cuma berus gigi tu letak di mana? Yang lebih afdalnya, kita letak berus gigi selepas basuh pergelangan tangan. Lepas basuh pergelangan tangan, bukan terus pada berkomo-komo. Bersugi terlebih dahulu. Sebagai sesah bersugi, yang kedua saya sebut tadi, barulah pindah yang ketiga, yang keempat, berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Dan memang ada pandangan bersugi, berus gigi dia buat sebelum daripada membasuh pergelangan tangan. Tapi seeloknya kita letak berus gigi ataupun bersugi selepas membasuh pergelangan tangan sebelum daripada berkomo-komo dan memasuk air ke dalam hidung. Jadi sekarang ni sebelum basuh muka tu ada 4 tu. Basuh pergelangan tangan, berus gigi, kemudian 3 ke 4 berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Barulah yang kelimanya basuh muka niat. Jadi macam mana nak dapat ibadat wuduk, 4 perbuatan wuduk yang kita lakukan? Maka untuk dapat pahala sunat, 4 perkara tu. Sebab 4 perkara tu sunat belaka tu. Untuk dapat perkara sunat 4 perkara, maka disunatkan dia berniat mengambil wuduk di permulaan ibadah wuduk, iaitu ketika membasuh pergelangan tangan. Dia gitu. Niat ketika basuh muka itu rukun wuduk atau wajib. Tak niat tu tak sah wuduk. Niat wuduk ketika membasuh pergelangan tangan, itu niat yang disunatkan untuk dapat pahala sunat 4 perbuatan wuduk tadi. Basuh pergelangan tangan, berus gigi, berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. 4 ni nak dapat pahala sunat 4 perbuatan wuduk ni, dia kena niat ketika membasuh pergelangan tangan. Basuh tangan ni sebagai wuduk. Itulah. Niat macam, niat basuh tangan tu wuduk lah. Jadi payuh pulak kita ni. Sebab nantilah saya akan fokus pulak berkaitan dengan niat ni. Dia niat ni, kita ni jenis, dia jenis bersusung ni. Nak niat macam mana Ustaz basuh tangan. Tu payuh lah nak cerita ni. Niat macam mana? Saja aku basuh tangan sebagai wuduk. Lepas tu, gitulah niatnya. Sidang pendengar, nak memastikan kita ada niat. Boleh jadi ke kita basuh tangan tak ada niat? Ni saya sudah bicara dahulu ni. Ketika bicara rukun wuduk yang pertama niat. Ini ulang. Tak apalah. Kita melalui pengajian radio ni, memanglah kena ulang. Dan kemungkinan ada yang mengikuti Radio Mani FM, yang mengikuti live FB ni, kemungkinan ada yang pertama kali dengar, baru dengar. Jadi pertama kali dengar, baru dengar, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita masa, kesempatan untuk kita sama-sama mengikuti program Talaki Safinatun Najah. Yang mana program Talaki Safinatun Najah ni secara berkitab, secara bertajuk, satu tajuk. Dia gitulah. Berkitab, bertajuk. Yang mana kitab Safinatun Najah ni kitab pekoh. Dahulu ada bicara, dimulai dengan bicara rukun Islam, bicara rukun iman. Dan saya sentiasa mengesyorkan, sebab ketika membicarakan rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar, melalui Mani FM ni ada 30 siri, 30 minggu membicarakan bab qada dan qadar. Harap sangat-sangat pendengar ambil manfaat molek.
Sebab apa? Sekarang ni jelas nyata timbul fahaman-fahaman akidah-akidah yang terpesong, yang salah, yang sesat daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang berdatang oleh Nabi SAW. Kalau akidah tidak betul, akidah punah, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau dapat mengikuti 30 siri itu, kalau pertama kali itu mungkin ada sedikit kesukaran, tapi jangan putus asa. Jangan pula kita ambil sikap, malah ustaz nak mikir qada qadar. Lepas tu kamu nak pegang macam mana? Pakai gitu je lah. Malah nak mikir, payah ustaz dengar bab qada qadar ni. Dia bab qada qadar ni rukun keenam ni, permulaan agama tu sidang pendengar. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Qada qadar tu pembicaraan sifat 20. Wahdaniyah pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu sidang pendengar. Kalau tak ada permulaan agama mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni, ibadah sembahyang puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya syurah kembali. Ada dalam Money FM memang adalah mereka yang himpun. Dia ada 30 siri pembicaraan rukun iman yang keenam, beriman qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat nyata sekarang. Mereka-mereka yang berpegang dengan akidah yang sangat salah. Contohnya berpegang perkara yang jahat, bukan datang dari qada dan qadar. Hak tu tak ada apa dah tu. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar, itu pegangan. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri hamba sendiri. Itu ada percakapan pegangan. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar. Berpegang perkara jahat bukan qada dan qadar, itu pegangan Mu'tazilah, pegangan yang bid'ah, pegangan yang sesat. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengqada-qadarkan akan perkara baik iman dan taat, yang mengqada-qadarkan perkara jahat, kufur dan maksiat. Ini sure saya. Jadi kalau ada yang baru mengikuti program Telaki Sapi Najar ni, mudah-mudahanlah diberi ruang masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajian berkitab tajuk sambung. Kemudian kalau ada sidang pendengar yang baru mengikuti, hak lepas nak tengok semula hak lepas, boleh buka FB Money FM. Memang hak lepas-lepas tu tak ada terpadang. Tapi kena cari banyak lah, kena undur-undur cari banyak. Sebab seminggu dalam FB Money FM tu banyak dah hak siaran-siaran yang lain. Jadi kena ulang lah, walaupun saya sudah bicara. Yang mana kita basuh tangan, pergelangan tangan, sunat kita berniat untuk dapat pahala sunat wuduk, basuh pergelangan tangan, bersugi, kemudian berkomo-komo serta masuk ke dalam hidung. Sebab niat hak wajib duduk di tika basuh muka. Tapi kita basuh tangan, tak ada niat wuduk ke? Ni. InsyaAllah lah ada niat wuduk. Tapi nak pastikan kita basuh tangan, memang niat kita basuh tangan sebagai sunat wuduk. Yalah, kita kalau berwuduk selepas daripada mandi, sidang pendengar, kita kita berwuduk selepas mandi, tangan kita berkilat, tangan kita ni lepas mandi, kita bersabun tubuh kita menggunakan tangan kita macam mana sidang pendengar, berkilat. Tak ada habuk, tak ada komang boleh tangan kita. Sudah mandi, nak ambil wuduk, basuh tangan ke tak? Basuh tak pergelangan tangan? Mesti kita basuh. Kenapa basuh tangan? Tangan kamu sudah bersih, berkilat, tak ada habuk, tak ada komang sekor pun. Kenapa basuh tangan? Basuh tangan lah sebab sunat wuduk. Tu niat tu. Cuma nak pastikan basuh tangan disunatkan kita berniat. Mulut kita baca bismillah, perbuatan kita basuh tangan, hati kita berniat basuh tangan sebagai wuduk. Kemudian bersugi, berkomo-komo serta masukkan hidung. Selepas dia basuh pergelangan tangan, dapat masuk dalam wuduk, boleh pahala sunat wuduk. Basuh muka, kita pun niat
sebagai rukun wudu yang pertama. Kemudian insyaAllah lah di minggu hadapan saya akan perici lagi lah hak berkaitan niat tu sendiri. Adakah niat tu kena bilang sahaja aku mengambil wudu kerana Allah, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah. Macam mana niat yang sunat? InsyaAllah saya akan bincang menghadapan. Tapi untuk menghadapan saya akan pindah kepada wattartibu alla tuqaddima udwan ala udwin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.